Letak sini tengok tak? Cuba tengok. Letak sini tengok. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa barik wasallim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sangat ni. Bunyi tak tahu nombor satu, tak tahu. Okey, insyaAllah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di kesempatan ni kita nak ucapkan salam 10 Muharram. Allahu Akbar. Ya Allah. Dan subhanallah. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita di 10 Muharram ni. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam, terima kasih Imam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan Allah, diberi petunjuk oleh Allah SWT. Marilah kita manfaatkan setiap ruang yang ada dalam kehidupan kita, yang tak tahu berapa lama yang tinggal ni, untuk akhirat kita. Marilah kita manfaatkan setiap apa yang kita ada ni, sahabat-sahabat, untuk sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, sesuai dengan apa yang kita selalu minta pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan insya-Allah bagi kita kat dunia, bagi kita kat akhirat, menang kita kat dunia, menang kita kat akhirat. Berjaya kita kat dunia, berjaya kita kat akhirat. Kaya kita kat dunia, kaya kita kat akhirat. Andai kita miskin kat dunia, mudah-mudahan kita kaya di akhirat. Andai kita gagal kat dunia, tapi kita nak berjaya di akhirat. Andai kata kita gagal dalam banyak perkara di dunia, mudah-mudahan kita berjaya dalam semua perkara di akhirat nanti. Allahu Akbar. Subhanallah. Hidup ini, fokus utama kita lah akhirat. Dunia tak ada apa-apa nilai. Melainkan ialah satu jambatan untuk pergi bawa kita ke akhirat. Jadi jangan jadi bodoh memperjuangkan segala-galanya untuk dunia ni. Jangan jadi bodoh, sahabat-sahabat. Kita buat segala-galanya untuk dunia ni, sedangkan akhirat yang kekal abadi terbiar, terpinggir. Allahu Akbar. Satu kerugian. Tahu tak? Pada saat saya sedang bicara ini, manusia sedang meminta-minta pada Allah untuk hidup balik. Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'ma salihin mukilun. Allahu Akbar. Rugi kan? Kita tahu. Kita pernah dengar ayat ni. Kita pernah dengar kata ustaz-ustaz dalam ceramah-ceramah, dalam kuliah-kuliah. Kita tahu, tapi kekuatan kita tak ada. Kita lebih fokus kepada nafsu kita, keinginan kita, kemahuan kita, cita-cita kita. Allahu Akbar. Datang 10 Muharram. Hari ini masa lalu dengan pantas. Dah nak pukul 12. Sekejap ke? Kan? Lepas solat Jumaat ke kan? Dah masuk pukul 2. Itu begini kan masuk pukul 3. Masuk asar, sekejap ke maghrib. Tapi tak beramai orang. Berapa ramai orang sanggup untuk tinggalkan nikmat dunia, nikmat makan. Nampak tak? Nikmat sarapan, nikmat breakfast, nikmat lunch, untuk mengejar 10 Muharram, puasa 10 Muharram. Berapa ramai orang buat macam tu? Allahu Akbar. Subhanallah. Kita ambil mudah. Kalau kita memang sakit, memang tak boleh, walaupun dia sunat, walau ibadah sunat sekalipun, satu amalan yang pernah dibicara oleh Nabi, tapi Nabi tak sempat nak sampai. Nabi bagi tahu tentang puasa 9 dan 10, tapi Nabi tak sampai pada tahun tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Walaupun dia sekadar ibadat sunat, tapi sebenarnya ia mempunyai kesan yang sangat besar dalam hidup kita. Menyamai dengan pembebasan kita berdosa-dosa kita selama setahun. Allahu Akbar. Kita mampu ke nak buat ibadah selama setahun? Nak jaga tahajud selama setahun bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan puasa kita ni yang tak bersulam dengan cerita hal orang, yang tak bersulam dengan umpatan orang, puasa kita ni benar-benar kita letakkan dalam jalan yang Allah reda. Mudah-mudahan puasa yang satu hari ni, tak sampai pun satu hari sebenarnya, Allahu Akbar, kan tolak tepi, kiri kanan, depan belakang, tolak semua benda yang kita buat. Sikit je sebenarnya waktu yang kita peruntukkan untuk puasa. Lain sibuk dengan kerja. Sekarang kita dah pergi solat Jumaat, Allahu Akbar. Tak termasuk lagi tidur dalam ketika solat Jumaat tu. Allahu Akbar. Dengan sedikit masa yang kita peruntukkan ni, kita dapat keuntungan besar. Inilah umat Muhammad. Satu, kalau anda sedang kesakitan, kesusahan, anda sedang ditimpa dengan musibah, anda sedang diuji dengan pelbagai ujian, ingat, kadang-kadang tepat pada waktunya, tepat pada saatnya bila anda doa,
Doa anda 5 minit je berjaya menghapuskan segala kesulitan yang anda telah hadapi bertahun-tahun lama ni. Doa anda mungkin 2 minit, tapi berjaya menghapuskan kesakitan yang anda lalui yang doktor kata tak ada penawar, tak ada ubat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada seorang pesakit kanser ni tuan-tuan. Dia ni bila kena kanser, siapa kena memang semua seram kan. Ini satu sakit, satu penyakit yang kalau dikabarkan oleh doktor, jadi mimpi ngeri. Allahu Akbar. Dan saya ada seorang sahabat, bila diisyarkan kena kanser, kan, walaupun tahap 2 ke 3 macam tu, dia dah give up dengan hidup. Dia dah putus asa. Dia meninggal akhirnya. Nampak tak? Sedangkan dia masih ada 2 jari. Dia masih ada 2 tangan untuk dihimpunkan menjadi satu senjata besar ampuh kepada Allah SWT. Tak dimanfaatkan semaksimal yang boleh. Kan? Berdoa pada Allah. Asyik meragui kenyataan doktor. Blame dan claim. Aku ni hidup dengan keadaan sihat. Sebelum ni kenapa boleh kena kanser? Aku tak isap rokok. Kawan-kawan aku isap rokok, tak kena kanser. Aku kena... Tak boleh terima kenyataan. Bila kamu tak boleh terima kenyataan ini, mempercepatkan lagi lah. Dan sakit anda merebak. Ini formula ni kena ingat. Bila anda tak boleh terima kenyataan, bila anda banyak blame dan claim, itu akan menyebabkan iman anda bertambah rosak. Dan rohani jasmani anda juga turut rosak sama. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Allahu Akbar. Dia apa saja. Kalau kamu blame and claim, dia akan merosakkan rohani dan jasmani. Anda ada anak yang sakit. Dan anda ada suami yang bermasalah. Anda ada isteri yang bermasalah. Anda blame dan claim. Dan anda akan mempercepatkan lagi kerosakan minda anda, kerosakan hati anda, kerosakan jiwa anda, kerosakan hidup anda. Anda tak akan tenang, anda tak akan dapat rasa bahagia, anda tak akan dapat susun strategi dengan baik. Sebab anda banyak blame, salah menyalahkan, claim, kenapa aku hidup macam ni, sedangkan dulu aku macam ni, aku ni baik dengan mak bapak aku ni baik dengan adik-adik aku, kenapa no aku macam ni. Nampak tak, kita banyak blame and claim. So hidup anda tak akan tenteram, hidup anda tak akan tersusun. Boleh faham? Faham ke faham? Satu bila Allah uji sedikit, kan, Allah nak tengok respon kita. Ramai orang, kan, reaksi dia, kan, Allahu Akbar. Subhanallah. Dia buat amalan cantik. Dia buat zikir, dia baca Quran, dia pergi masjid. Alhamdulillah. Allah cuit dia sikit je. Dia punya respon, tinggalkan Allah ke main jauh. Bukan main banyak, dia blame kat orang. Orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Nampak tak? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nampak? Allahu Akbar. Ada seorang lelaki ni, dia kena kanser juga. Dia cerita penyakit kanser. Bila doktor kata, kan, harapan dia 50-50 lah. Doktor kata kena ikhtiar jugalah. Jangan bergantung kepada kemo saja. So dia ambil keputusan tak nak kemo. Dia tak nak kemo. Dan ini perbezaan pendapat lah. Ada orang kata ambil, ada orang kata tak ada masalah lah. Itu masing-masing punya pendirian, masing-masing pendekatan. Kan, sebab ubat bukan jaminan. Allahu Akbar. Sebab kita semua kita dah ada takdir kita dan nyata dan jelas. Tapi lelaki ni, kan, dia ikhtiar cara yang sepatutnya dilakukan lah. Kan, sebagai seorang orang Islam, kan, dia kembali pada Allah. Dia menangis puas-puas sebab dia tahu sakit ni rupanya baru dia dekat dengan Allah. Dia isytiharkan diri dia macam tu. Dia isytiharkan diri dia bahawa dia selama ni lupa Allah, lalai dan leka. Jadi Allah telah selamatkan iman dia, kata dia. Allah telah selamatkan dia daripada lemas dengan nikmat dunia, kata dia. Nampak tak? Dia pandang sudut yang orang lain tak pandang. Kan? Dia tak peduli apa kata orang. Yang dia pandang apa yang dia patut kata pada diri dia untuk dia mampu berdiri, untuk dia mampu berjalan dan terus berlari. Dia kata apa? Selama ni aku telah lemas dengan nikmat dunia. Kerja balik, tak ada masa pergi masjid. Dan apatah lagi nak dengar ceramah-ceramah. Dan aku ni sibuk nak mengejar cita-cita dan impian. Dia businessman. Kan, musyak sana, musyak sini, meeting sana, meeting sini. Kan, present sana, present sini. Meyakinkan orang, yakin sana, yakin sini. Kan, tak meyakinkan orang, tapi di sini tak yakin dengan Allah. Allah bagi dia limpah rezeki, masih tak nampak kebesaran Allah. Allah bagi dia limpah rezeki, dia masih tak nampak kehebatan Allah. Maka Allah cuit dia sikit, bagi dia sakit. Maha besar kuasa Allah. Allah bagi dia hidayah dalam keadaan sakit. Dan rupanya sakit itu turun bersama hidayah Allah. Ketika dia diisahkan kena kanser, baru dia sedar selama dia pengorbanan dia sia-sia. Bodoh, dia anggap diri dia bodoh. Bodoh lakukan sesuatu
yang akhirnya semua dia akan tinggalkan. Duit banyak, juta-juta dalam akaun. Kereta besar, ada Porsche. Subhanallah, rumah, banglo besar, 2 tingkat. Ada pool, swimming pool. Tapi dia bloody pool kan. Faham tak? Kerja dunia seakan-akan takkan balik ke akhirat. Kerja dunia seakan-akan takkan pindah daripada taman perumahan kepada taman perumahan yang baru, iaitu alam barzah, tanah perkuburan. Akhirnya dia sedar. Dia berubah menjadi orang yang memanfaatkan kehidupan yang sisa, yang saki-baki, kembali pada Allah. Banyakkan doa. Doa, nampak tak senjata apa? Doa menangis, solat, zikir, Quran. Alhamdulillah. Akhirnya, kan bila cek, doktor kata tak ada kanser. Free. Doktor pun tanya, kau buat apa? Apa yang telah kau lakukan? Dia kata, doktor, saya lakukan apa yang telah saya tinggalkan. Saya telah lakukan sesuatu yang bertahun-tahun telah saya tinggalkan. Doktor Islam, doktor faham itu. Kan? Doktor kata pada dia apa? Kan? Subhanallah. Ini buktikan kasih sayang Allah, mardatilah Allah. Sifat Rahman dan Rahim Allah. Kan? Allah Akbar. Nampak tuan-tuan, kita ni tak yakin. Baru anak sikit masalah, dah salahkan jiran sebelah. Nampak tak? Baru anak tak berapa perform, dah salahkan ustaz kat madrasah. Kan? Anak kan, tak jadi, salahkan semua orang. Allah Akbar. Salahkan diri sendiri jauh sekali. Nak salahkan diri sendiri tak pernah terfikir. Yang kita tahu salahkan orang. Macam mana kita nak kenal diri? Kan? Kalau kita tak kenal Allah, macam nak kenal Allah kalau tak kenal diri? Nampak tak game dia? 24 dan 12. Nah, ini cerita dia. Kan, di Setia City Convention Center. Jom kita peruntukkan sikit masa. Nampak? Masa pun tak ada. Nampak? Masih lagi blame dan claim. Macam mana nak salahkan anak? Siapa kat sini? Aku nak tanya. Siapa kat sini? Pak Aris nak tanya ni. Tak payah suruh anak solat, anak solat sendiri. Tak payah suruh solat, anak dah solat sendiri. Siapa kat sini dapat anak? Memang dia pandai. Aku bukan cerita pandai. Kan? Iblis pun pandai. Faham tak? Ni bukan cerita pandai, nak cerita bijaksana. Berapa banyak orang bijaksana. Fatanah. Sifat Nabi SAW. Siapa mak bapak yang fatanah ni? Anak tak payah suruh dah solat. Anak tak payah suruh dia baca Quran. Berapa banyak anak madrasah, anak-anak madrasah seluruh Malaysia. Balik rumah, jumpa mak bapak, dia lupa Quran. Dia balik madrasah, dia buka Quran. Kenapa? Pasti siapa ni? PT Win dia kata tak solat Jumaat ke? Lepas tu bekas penara dah ada ni. Lepas tu ada juga ada orang make up. Alhamdulillah. Tak apa. Sampai ke macam nipu. Tak apa, biarkan. Yang tak apa, sabar-sabar biarkan. Itu Allah hadir kat orang macam tu untuk tengok respon kita bagaimana. Biarlah. Nabi dapat Abu Jahal lagi. Kita dapat Mamat macam ni, kita doakan hidayah untuk dia. Kan? Tak apa, tak ada masalah kan. Kita kena teruskan perjuangan. Takkan perjuangan kita nampak cantik je. Kan? Dia kata kita mendaki dadah ke pelacur ke siapa pun, itu urusan dia dengan Allah SWT. Kan, setiap apa yang kita bicara, setiap apa yang kita kata dan titipkan dalam kehidupan dan dari hidup kita, ada catatan buku amal kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Jadi, kan, siapa dapat tuan-tuan? Siapa dapat? Kan, Allahu Akbar. Kita suami dapat tak isteri yang boleh beribadah tanpa disuruh? Allahu Akbar. Kan, tengok rumah tangga kita. Kan, dapat tak berjalan dengan baik, berteras, berciri, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan senang, termasuk diri saya yang sedang bercakap dan bicara ni. Kita sama-sama berempat bulan struggle tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita sendiri bagaimana? Adakah kita rasa seronok bila dengar azan? Atau azan telah mengganggu kita? Alamak, sekejap dah masuk azan. Nampak? Allah. Hui, tak sempat dah masuk azan. Aduh. Nampak? Kita melu. Sedangkan azan tu bagi ruang untuk kita rehat. Anda tahu kan? Anda tahu ke tak ni? Bahawa rehat itu adalah solat. Solat itu adalah rehat. Rasuah ni kalau nak rehat, dia solat. Faham? Rasuah kalau nak rehat, dia solat. Kita kalau rehat tu tidur. Kan? Lepak kena mampak 3-4 jam. Kan? Rasuah ni, rehat ni lah solat. Solat itulah istirahat bagi Nabi SAW. Nampak tak sahabat-sahabat? Allah indahnya kan? Kan formula Nabi. Indahnya kan pendekatan Nabi. Jadi kalau anda nak dapat ilmu yang lebih banyak, kan, mungkin khusus dalam satu hari, jom hadir program Setia City Convention Center 24 dan 12 ni. Jom. Kan? Subhanallah. Di Setia City Convention Center Setia Alam. Kan? 24 dan 12. Itu program kekeluargaan. Anda nak datang sendiri, disilakan. Nak datang suami isteri saja, disilakan.
Anda datang bersama seluruh ahli keluarga anda, disilakan. Nak bawa mak bapak, disilakan. Itu lebih bagus. Nak bawa mertua, ipar duai, alhamdulillah silakan. Sementara bawa game masih murah lagi, RM3. Kan, bulan 7. Kan, kita dah promosi selama 3 bulan dah, insya-Allah, alhamdulillah. Jom. Kan, kita belajar satu bermanfaat. Tak dapat 100, dapat 10, tak dapat 10, dapat 1 pun alhamdulillah. Tapi yang pasti kita hadir majlis ilmu, sesuatu yang Allah suka. Sesuatu yang Allah pandang dan muliakan. Orang yang hadir majlis ilmu. Allahu akbar. Wa man arada dunya fa'ali bil ilmi. Siapa-siapa nak miliki dunia, siapa-siapa nak miliki akhirat, siapa-siapa nak miliki kedua-duanya, mesti ada ilmu. Allahu akbar. Kan, utlubul ilmal minal mahdi ila lahad. Tuntutlah ilmu daripada ayunan buayan hingga ke liang lahat. Jangan berhenti. Kan, kalaupun kita pandai, anggaplah diri kita bodoh. Itu lagi bijak daripada kita beranggap kita pandai. Siapakah orang rugi? Orang rugi beranggapan dia pandai sedangkan dia jahil. Cek anak kita sudah cukup dah. Kita tengok anak kita punya pencapaian. Pencapaian akademik alhamdulillah, tapi pencapaian adab dan akhlak bagaimana? Kan? Allahu akbar. Kan? Subhanallah. Berapa ramai orang volunteer, sukarela. Anak-anak kita sukarelawan nak. Sukar nak kawan, bukan sukarelawan. Sukar tak rela. Faham tak? Kan? Dia nampak mak dia tengah kat dapur, dia willing untuk bantu. Ada dapat. Allahu akbar. Jom, kita ada soalan, kita boleh kongsi. Ni daripada rentetan pasal kanser tadi tu. Daripada TikTok Muhammad Zain 885 Sinaran Ilmu. Saya kanser tahap 3 yang saya anggap satu ujian dan satu hadiah dari Allah SWT. Dia sahabat macam ni. Saya doakan anda dan kami semua di dalam live ni doakan anda sahabat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua dalam live ini mendoakan agar sahabat kita ni diberi kesembuhan, dan semua yang hadir sedang diuji dalam apa pun ujian, mudah-mudahan diberi kesembuhan, diberi kekuatan untuk menempuh segala ujian tersebut, diberi formula oleh Allah SWT, diberi hidayah oleh Allah SWT di saat kita dalam keadaan sangat sulit. Sahabat, anda yang sedang tonton live saya ini, dengar pesan saya. Obat paling mahal ialah hati kamu. Bukan obat doktor tu. Bukan obat alternatif yang kamu cari pada ustaz-ustaz, pada tuan-tuan guru. Ubat paling mahal ialah hati kamu. Hati kamu lah tempat awak cek nanti. Awak tak cek mata kamu. Sebab mata kamu nanti, dia akan diberi gambaran oleh hati kamu. Awak tak cek mulut kamu. Sebab mulut kamu nanti tak akan mampu bicara. Kamu yang akan dibicarakan. Maka awak akan cek hati kamu. Bila awak cek hati kamu, semua benda yang anda buat daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, semua akan terpancar, akan dipersembahkan, akan tertayang pada waktu itu. Maka anda fokus kepada di hati anda. Nampak tak? So, hati anda adalah ubat yang paling mahal. Pertama, sahabat, bila Allah uji anda ujian sebesar itu, dan pertama sekali anda reda, anda terima. Sebab bila anda reda je, separuh sakit anda telah hilang. Ingat tu. Separuh penyakit anda telah hilang. Reda tu maksudnya anda terima ujian itu. Reda itu maknanya anda tak blame dan tak claim. Anda tak salahkan orang, tak salahkan ini, tak salahkan tu. Anda terima saja tanpa ada bicara. Tanpa ada dakwa-dakwi. Macam mana aku boleh kena sedangkan aku ni senaman. Macam mana aku boleh kena sedangkan hidup aku sentiasa kat surau pergi masjid. Nampak tak? Sakit ini Allah turunkan kepada orang maksiat, tak sama kalau Allah turun kepada ahli ibadah. Sakit ini Allah turunkan kepada orang yang suka bagi sedekah, tak sama darjahnya kalau Allah turun kepada ahli maksiat. Itu urusan Allah. Allah tahu. Ada ketikanya sakit itu Allah bagi pada ahli maksiat, itu rupanya jalan untuk hidayah. Nampak tak? Ada ketikanya Allah bagi ujian ini yang sama, darjahnya berbeza kepada ahli ibadah, rupanya rosak iman dia. Nampak? Nampak tak Allah punya hebat? Kan? Allahu Akbar. Game Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak faham, melainkan jatuh pada kita. Jadi sahabat yang kena kanser ni tadi, anda reda, anda belajar untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Kalau orang makan makrifat, sakit, derita, sengsara, dia bersyukur. Nampak tak? Kita syukur tu letak pada kejayaan, letak kepada kemenangan, letak kepada berita-berita baik. Tapi bagi orang yang makan makrifat, kita belajarlah. Kan?
Tak kisahlah kita tak faham. Aku ni makan apa? Tak kisah. Kan? Tapi kita belajar ciri-ciri orang beriman. Kita belajar ciri-ciri ahli syurga. Yang kita ikut ni siapa? Nabi kan? Nabi punya ciri paling atas daripada semua manusia yang ada. Nampak tak? Daripada zaman Nabi Allah Adam sehinggalah penghujung manusia. Nabi ranking nombor 1. Nampak tak? Bukan antara. Nabi ranking nombor 1. Di bawah Nabi baru para Nabi dan Rasul. And para sahabat, para tabi'in. Para ulama'-ulama'. Nampak tak? So kita mengikut cara Nabi. Nabi ni orangnya redah. So kita redah. Nabi orangnya suka senyum. Kita senyum. Dalam keadaan kita sakit. Dalam keadaan kita derita. Dalam keadaan perut kita kosong. Poket kita pun kosong. Bayangkan tuan-tuan, bukan senang Orang perut kosong tapi poketnya berisi, tak ada masalah. Yang jadi isu. Terima kasih sahabat Emah. Allahu Akbar. Yang jadi masalah besar, perut kosong, poket kosong. Yang lagi besar, perut kosong, poket kosong, jiwa kosong, minda kosong. Tu lagi bahaya. Nampak tak? Senang-senang iblis tackle. Nampak tak? Allahu Akbar. Senang-senang iblis dan tenteranya mengambil kesempatan. Jadi sahabat, reda itu menjadikan separuh daripada penyakit anda akan hilang. Dia adalah penawar paling hebat. Allahu Akbar. Reda dan sabar. Dia ramuan yang datang serentak. Tak boleh reda tapi tak sabar. Tak boleh sabar tapi tak reda. Dia mesti sama-sama serentak. Apabila Nabi diuji, Nabi reda dan sabar. Bila para sahabat diuji, mereka sabar dan reda. Mereka reda dan sabar. Mereka sabar dan reda. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Bila batu besar dihempap ke dada Bilal bin Rabah. Bila dipanggang di tengah panas. Bila dipukul berulang kali. Di mulut Bilal bin Rabah hanya Allah. Bermakna bila disebut ketika sakit, ahadun ahad, dia reda dan sabar. Aduh, nampak tak? Kita kan, saya sebut tu, aduh, ya Allah. Ya Allah. Nampak tak? Bermakna sebutan itu mengamit reda dan sabar. Aduh, kalau aku tak keluar tadi tak kena macam ni. Nampak tak? Bermakna gugur redah tu. Kan? Kalau mak tak suruh tadi tak ada kemalangan aku. Maknanya tercalar, kan? Tercicir. Allahu Akbar. Kan? Gugur redah kita tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Faham ke faham? Jadi sahabat dan pada semua yang hadir, kan, reda dan sabar itu adalah separuh rawatan tu terisi. Allahu Akbar. Sama ada kita sembuh tak sembuh, pahala dah masuk. Sama ada kita sembuh tak sembuh, nama kita tercatat sebagai hamba-hamba yang Allah sayang. Sebab Allah dah janji, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Itu ayat Quran. Allah bersama dengan orang sabar. Apa guna satu dunia bersama dengan kamu, kan? Tapi tak dapat kasih sayang Allah. Cukup Allah. Cukup Allah. Hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Akbar. Next. Daripada TikTok. Sebelum baca soalan ni, Tengku Kalisha nak join seminar. Minta ada follow back TikTok staff Pak Aris. Tengku Kalisha follow tim Pak Aris. Nama staff Pak Aris. Nama TikTok tu kita kat sini Pak Aris 17. Kita ada banyak Pak Aris kat sini. Salah satunya ialah Pak Aris, staff Pak Aris. Anda boleh follow kat situ juga. Kan, dapatkan maklumat juga di bio pun boleh juga. Kan, dapatkan maklumat. Okay, next. Daripada Tengku Kalisha, Pak Aris, macam mana nak hadapi ujian yang bertimpa-timpa? Dah habis reda, lepas satu-satu tak kuat saya. Bila Allah uji kita, maknanya Allah sayang. Wahai Syekh, aku dalam keadaan kesusahan, kesulitan. Aku dah tak mampu bertahan. Sebab satu demi satu ujian yang Allah turunkan menjadikan aku dah tak mampu dan tak berjaya. Apa kata ulama besar ni? Dia kata, wahai sahabatku, kan, di saat aku nak mendoakan kau, untuk mendoakan kau tak jadi masalah. Tetapi yakinlah, percaya dah, fahamlah bahawa Allah turunkan ujiannya bersama dengan kasih sayang dia. Bagaimana Allah nak angkat ujian itu kalau dia bersama dengan kasih sayang dia? Kau hadaplah ujian itu bersama kasih sayang. Sayanglah dirimu dengan kembali pada Allah. Sayanglah dirimu dengan sujud pada Allah. Sayanglah dirimu sentiasa menyebut nama Allah. Ujian itu bersilih ganti. Adakah kamu jamin bahawa kalau telah berakhir ujian tidak akan datang ujian lagi? Itulah namanya hidup. Yaumul balaq, itulah dunia. Itulah kehidupan dunia. Yaumul musibah, itulah dunia. Dunia ini tempat masalah. Akhirat tempat senang lenang. Dunia tempat sakit. Akhirat tempat sihat. Dunia tempat jatuh tersungkur. Akhirat tempat berdiri dengan penuh kebanggaan.
Dunia tempat hina, akhirat tempat mulia. Adakah kamu nak mengejar kemuliaan di dunia, akhirnya kamu tersungkur hina di akhirat? Maka di saat kamu jatuh dan terus jatuh, ingat Allah itu maha tinggi. Ingat kamu baca apa ketika sujud? Kamu baca apa ketika sujud? Kamu baca, ya Allah, engkau maha tinggi. Pada waktu itulah detik paling mahal untuk minta pada Allah. Itulah detik dan saat paling mahal untuk kita merayu pada Allah. Itulah detik dan paling mahal untuk kita mengharapkan ihsan Allah, mendengar bicara kita, sentuhan hati kita. Ya Allah, engkau maha tinggi. Ya Allah, engkau maha tinggi. Di saat kepalamu, mahkota dirimu yang kamu anggap hebat, setaraf dengan jari jemari kakimu. Orang tak letak mahkota, takhta di pinggang, tapi letak di kepala. Faham tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi kepalamu pada waktu kamu sujud sama level dengan kakimu. Tak ada apa-apa nilai diri kita. Sampah, bangsat, bangkai. Apakah kau berbangga dengan dirimu yang akan jadi bangkai? Apakah kau berbangga dengan dirimu yang akan menjadi sebusuk-busuk bau? Allahu Akbar. Kembali pada Allah, sakit maupun sihat. Kembali kepada Allah, walaupun kamu dalam keadaan sangat muda sekarang. Itu peluang terbaik. Kan? Allahu Akbar. Kita yang dah tua ni tak ada pilihan. Kembali pada Allah. Apa masalah kau? Dah umur 60 main futsal lagi. Sesekali tak apalah. Tak kau main, apa masalah kau? Mancing lagi. Dah umur 60 lebih, 70 kau main mancing je. Sesekali tak ada masalah. Apa masalah kau ni? Dah umur 60 lebih masih main cycling dengan pakaian nampak bontot, nampak dada. Kamulah nak sihat ada banyak cara. Boleh cycle tapi pakaian kena tutup aurat. Tak salah. Kan? Yang bodoh tu bukan basikal, kita yang bodoh. Faham? Nak sihat banyak cara, nak cycle okey. Tapi jangan sampai kita mengorbankan, bodohlah tu. Kan? Mengorbankan akhirat kita. Maka bila musibah datang berterusan, sahabat, inilah peluang terbaik untuk kamu hadir kepada Allah. Kamu hadir tak ada, masalah tetap akan ada. Subhanallah. Allahu Akbar. Ingat Allah. Nabi, antara zikir Nabi amalkan ketika diuji oleh Allah, Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Hayu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis. Faham? Dalam bahasa Melayu kita nak bicara dengan Allah, cakap. Allah faham semua bahasa dalam dunia ni. Ya Allah, aku tak ada kekuatan, tapi aku tahu ya Allah, kerana aku pernah dengar, aku pernah baca ayat itu ya Allah. Engkau bagi masalah, musibah, kesakitan, kesusahan sesuai dengan iman hamba-Mu. Wahai Allah, aku terima, berilah aku kekuatan. Wahai Allah, berilah aku jalan penyelesaian. Ya Allah, berikan aku kefahaman. Allahumma fakkihu fiddin wa alihmu hikmah. Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan. Insya Allah. Next. Daripada TikTok, Bella Hassan, macam mana cara nak bagi tahu atau tegur pasangan atau kawan di ofis yang kuat bau badan tanpa mengguriskan hati dia? Bagi dia hadiah minyak wangi. Kan? Kami pun kat sini pun hadapi masalah yang sama juga. Ada staf yang bau badan, ada pelajar bau badan. Nak bagi tahu pada staf, nak bagi tahu pelajar, dua benda beza kan. Dengan pelajar kita bagi tahu je. Dengan staf macam mana? Bijaksana. Dakwah jangan sampai hilang kawan. Dakwah jangan sampai terjejas iman. Dakwah jangan sampai kita buat orang jauh pada Allah. Nak dakwah orang, tapi tak bijaksana, buat orang jauh pada Allah SWT. Satu kes, bapak saya pun dah buzur sekarang. Dia pernah cerita, buat tadarus Al-Quran. Bapak saya ni ahli Quran. Bacaan dia bagus, tajwid dia mantap. Kan? Qari. Kan? Jadi memanglah bacaan dia bagus. Kan? Saya ikut bapak saya juga, simbang kari. Bapak saya ni ada tak bersihat dah sekarang. Mudah-mudahan bapak saya diberi kesembuhan. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Begitu juga bapak dan mak kamu semua, insya-Allah. Bapak saya pernah cerita, dia pernah kongsi kisah masa Ramadan. Masa Ramadan kan banyak orang datang nak bertadarus.
Kadang-kadang orang ni bukan ahli masjid pun. Tak ada masalah. Masjid bukan bapak kita punya, bukan nenek kita punya. Yang kita nak marah orang faham. Kan? Ini masalah kita. Kadang-kadang sindir orang, dakwah tak bijaksana. Wah bang, tak pernah jumpa bang. Orang sini ke? Nampak? Kita sini depan orang. Apakah persoalan itu penting sangat ke untuk dijawab atau nak disoalkan? Alhamdulillah lah. Tak pernah jumpa tapi Ramadan telah menyatukan kita semua. Ramadan telah bawa semua orang keluar dari rumah. Apa masalah kau? Nabi bawa orang ke masjid, kau halau orang keluar masjid. Apa bodoh kau? Nampak tak? Jadi kalau kamu adalah seorang pengurusi masjid sekarang, letak jawatan. Kamu jadi punca. Jadi punca Islam dipandang serong. Kamu jadi punca Islam dipandang rendah. Kamu jadi punca Islam tidak menarik pada mata orang. Kamu pengurusi masjid, letak jawatan. Kamu jadi imam, jadi punca orang tak datang masjid, letak je jawatan. Sebab ramai lagi budak boleh jadi imam. Budak balik Jordan, budak balik Yaman, budak balik Mesir. Memang macam ni banyak. InsyaAllah. Bagi gaji yang kena tepat pada masanya, budak muda, saya rasa berlonggok orang nak jadi imam. Tak? Terjerit-jerit, marah-marah orang. Tak bijaksana buat orang marah pula kepada institusi masjid. Satu hari bapak saya buat tadarusah awal-awal Ramadan. Maka dalam grup bapak saya ni ada seorang lelaki yang dah berusia juga. And usia dah 50 macam saya ni lah. Kan? Tapi baca dia banyak salah. Dibetulkan. Baca salah, betulkan. Maka ada salah seorang ahli masjid, dia tak sabar. Dia pun tegur lelaki yang bertadarus dalam grup dia. Dia banyak grup kan. Masjid, banyak grup. Dia kata, bang, tak boleh join lah kita bang. Kalau abang banyak salah, bila kita nak habis? Tadarus ni bukan habis, tak habis. Salah faham, ingatkan pandai. Nampak tak? Dia cakap tu, tak boleh bang join kita. Abang asyik salah je, bila kita nak habis? Kan? Orang dah pergi 3-4 juzuk, kita baru 1 juzuk pasal abang. Kecil hati orang tu tak? Terhina tak orang tu? Engkau pandai ajar lah dia yang bodoh. Ke engkau yang bodoh? Quran ini, kan, bukan untuk dibanggakan sebab kau lagi pandai pada orang. Untuk diajar. Mulia seorang manusia bukan sebab dia pandai baca Quran, tapi dia mengajar orang Al-Quran. Nampak tak? Bukan sekadar dia pandai. Kau pandai tapi kau bunuh orang lain, kau tak, awak tak pandai nak muliakan kau. Tahu tak apa bapak kita cerita? Orang ni terus tak datang masjid. Tak datang tadarus tak apa. Langsung tak datang masjid. Tak ada jemaah apa. Mudah-mudahan dia pergi masjid lain. Mudah-mudahan begitulah. Kalau dia langsung tak pergi masjid, dengan anggapan semua masjid sama, habis. Nampak tak? Jadi dalam dakwah, kena bijaksana. Pakai minyak macam ni. Anda pakai minyak wangi yang paling harum. Dengar, pesan saya. Pakai minyak wangi yang paling harum. Masa pakai, kata pada Allah, wahai Allah, aku nak dakwah kawan baik aku. Mudah-mudahan dia terbau bau ini. Dan dia buka mulut tanya pasal bau ini, ya Allah. Tolong ya Allah, ni dakwah. Minta pada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam lisani yafqahu qawli. Mintalah pada Allah. Teknik kan. Kita nak dakwah pada orang, lepas tu kita pakai kekuatan kita mana maunya. Kekuatan kau apa jadah. Pakailah kekuatan yang Allah ada, bukan kau pakai kekuatan kau. Allah yang maha kuat. Dia yang maha hebat. Kau siapa? Musibat kita ni. Tak ada apa-apa bangsat. Tak ada apalah kita ni. Nampak tak? Kita minta pada Allah. Ya Allah, aku nak dakwah pada kawan aku, bau badan dia kuat, ya Allah. Kan? Kadang-kadang aku nak pitam. Pingsan pun pernah berlaku. Mana tahu kan? Kuat betul bau dia. Kan? Label bangkai. Kan? Jadi, kita ada usaha untuk elakkan orang lain menghina, mengumpat. Dan tak semena-mena kita mengumpat. Nampak tak? Tak semena-mena kita mengkata hal dia. Kan? Contoh, jadi kita pakai minyak wangi. Ya Allah, mudah-mudahan asbab minyak wangi ini, ya Allah, menjadi asbab. Ya Allah, dia tanya pasal minyak wangi ni, bolehlah aku bercakap tentang minyak wangi ni. Itu menjadi asbab dia pakai minyak wangi. Nampak tak? Kita minta bantuan Allah. Kan? Allah, kalau nak bagi dia minyak wangi, dia takut terasa, kita pakai minyak wangi, lepas tu kita minta pada Allah. Nampak tak? Allahu Akbar, subhanallah. Kan? Wallahu alam. Next. Anggun Berduri ada. Terima kasih Puan Anggun Berduri yang hadir. Soalan daripada tadi pada platform satu lagi tu, dia tanya pasal hukum kan. Minta patutnya. Okay, seterusnya daripada TikTok Sean, Pak Riz, seorang pemuda yang mahu jaga maknya tetapi maknya suruh anaknya cari kerja, adakah berdosa? Dia tak jaga mak dia, tapi mak dia suruh jaga, cari kerja kan. Kan? Boleh je. Kan kamu cari kerja yang ada ruang masa untuk kamu jaga mak kamu. Boleh je. Sambil kamu patuh cakap mak, sambil tu kamu doa pada Allah, wahai Allah, dengan berkat aku patuh dan taat pada arahan mak ayahku. Ya Allah, mudah-mudahan aku diberi, ya Allah, keberkatan rezeki, diberi keberkatan hidup, dijumpai dengan kerja yang membolehkan aku terus beribadah, dan salah satunya lah himat untuk mak aku. Jalan, tak apa, insya-Allah. Bila kamu beribadah, dan kamu beribadah, menjaga mak ibadah, bekerja juga satu ibadah. Nampak tak? Kamu memang nak jaga mak dalam keadaan dia ni. Cari kerja yang ada, yang dekat dengan rumah.
Cari kerja yang tak perlu anda berhijrah. Cari kerja yang tak perlu anda habiskan banyak masa di luar rumah. InsyaAllah ada. Satu, kita minta bantuan Allah. Kalau gunakan akal kita terhad. Kalau gunakan akal kita tak mampu nak capai. Minta bantuan Allah. Sebab dia menguasai segala-galanya. Dunia ni tak ada benda yang terlepas pada pandangan Allah. Nampak tak? Kalau Allah boleh tolong manusia, kan, buat benda pelik-pelik, faham tak? Takkan benda kecil yang kamu minta Allah tak boleh bantu. Allah boleh bagi semua perkara. Boleh jalan kan? Tak boleh jalan. Nampak tak? Allah boleh bagi apa saja, insya-Allah. Baik, dapat pahala. Buruk, maksiat, dapat dosa. Semua perkara kena bertanggungjawab di akhirat. Wallahu a'lam. Next. Daripada Aisyah di TikTok. Yep. Salam Pak Aris. Apa anak-anak tidak solat adalah ujian bagi saya. Macam-macam kerana anak-anak. Ni siapa? Ujian. Kai. Lelaki tak boleh pakai inai. Kerja kahwin tak kahwin, lelaki tak boleh pakai inai. Kai Okey, soalan. Apa tadi? Tak ingat. Aisyah tadi daripada TikTok. Salam Pak Aris. Apa anak-anak tidak solat adalah ujian bagi saya. Macam-macam kerana anak. Laluan nak ke syurga Allah memang bukan senang. Ada orang awak angkat dia jadi imam. Semua penduduk taman tu di bawah bau dia. Di bau dia. Dia tak perasan dia. Dia pun sonok jadi imam, jadi ulama, jadi ustaz. Sebab apa? Sebab orang puja dan puji dia. Dia rasa gembira. Tapi dia lupa bahawa amanah tu berat. Kata Imam Syafi'i apa? Amanah tu berat. Macam tu jadi mak bapak. Amanah tu berat. Nak dididik tarbiyah anak-anak jadi jaga solat itu amanah kita. Itu memang peranan kita. Nampak tak? Jadi kalau kita terlepas pada anak, ada pula jiran, ada rakan taulan, ada sanak saudara. Maka amanah tu ada di mana-mana. Maka kita jalankan tugas kita sebagai seorang hamba. Maknanya apa? Kita buat amal ibadah kita. Kita uruskan ibadah kita dengan cantik. Mudah-mudahan dengan berkat ibadah kita, dengan berkat amalan kita, dengan berkat zikir kita, dengan berkat baca Quran kita, dengan berkat puasa Senin Khamis kita, dengan berkat buat amalan-amalan baik kita, Allah bagi kita kekuatan untuk menempuh setiap cabaran dan dakwah kepada orang yang dekat dengan kita dan seterusnya, lapisan-lapisan yang lain. Nampak tak? Kita jadi imam ulang alik pergi masjid, kemudian blame dan claim. Apa tu? Apa nak jadi penduduk taman? Kan? Tak pergi masjid, kereta besar-besar. Aku heran lah. Cakap pada bendari masjid. Bendari pun bercucuk. Itulah Tok Imam. Saya pun rasa pelik lah. Diorang tak takut Allah ke? Bukan diorang tak takut Allah. Engkau tak bawa Allah dalam hidup dia. Engkau tak takut. Engkau jadi imam dapat naon. Salam berkaup. Minta maaf. Tapi sudahkah kau berdakwah pada mereka? Sudahkah kau sampaikan amanat Nabi kepada mereka? Tanpa kira mereka pandai atau bodoh. Pergi je dakwah. Rumah ke rumah. Satu, kita jangan hina tabligh. Mereka buat kerja yang kita tak mampu buat. Bukan tak mampu buat, tak mampu buat. Satu, kita jangan mandang rendah tabligh. Apa punya diorang ni? Tinggalkan anak bini. Engkau tak tinggalkan anak bini, tapi engkau tak nampak Allah. Engkau tak tinggalkan anak bini kau, tapi apa telah kau buat dengan anak bini kau? Ada bawa pergi masjid, ada bawa solat jemaah, ada bawa tadarus, ada bawa zikir. Nampak tak? Engkau salah kawan tinggalkan anak bini untuk agama, tapi engkau tak nampak yang kau tak tinggalkan bini kau. Apa kau dah buat untuk agama kau? Nampak tak? Ini hidup kita. Jadi memang ujian tu di mana-mana. Anak tak solat tu ujian kita. Anak solat pun ujian juga. Kenapa? Sebab bila anak solat kau cerita kat orang pula. Anak ai alhamdulillah. Ai tak payah hantar madrasah, dia solat bagus alhamdulillah. Nampak tak? Cerita kat orang pula. Cerita atas dasar apa? Nak dapat pangkat ke, nak dapat pujian ke, nak dapat darjah kebesaran ke? Nak dapat apa? Kalau kau niat tu nak dakwah, alhamdulillah. Takkan kau datang kat rumah kau, kat depan pagar Zun solat. Zun orang solat. Nampak tak? Ujian ada di mana-mana. Kini kita tak nampak je. Pakai kereta besar, ujian. Pakai kereta besar juga, ujian. Tapi anak-anak dan harta, Allah dah bagi tahu dalam Quran. Allah bagi tahu dalam Quran, anak-anak dan hartamu adalah ujian. Allah yang bagi tahu. Nampak tak? Jadi, apa saja yang berlaku pada anak itu ujian. Anak malas, anak tak suka sembahyang, anak suka main-main handphone, anak buat ni, semua ujian untuk kita. Jadi kita kena berfikir, macam mana nak atasi masalah, macam mana kita nak bantu anak kita, macam mana kita nak samakan iman dia, macam mana. Kita kena fikir. Lain orang, lain cara dia, lain teknik dia. Tapi teknik yang terbaik, mesti teknik datang dari Nabi SAW. Pergi kat situ dulu. Apa yang telah Nabi lakukan untuk samakan keluarga Nabi? Nabi tegas.
Nabi tak kompromi bab akidah. Nabi tak kompromi bab agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita banyakkan zikir. Kita sepada diri kita banyak zikir. Ya Allah, dengan berkat zikir, tolong ya Allah pandanglah keluarga aku. Ya Allah, selamatkan ahli keluarga aku. Dalam rumah sendiri kan, semumbung dengan kita. Wahai Allah, dengan berkat zikir, dengan berkat Al-Quran yang aku baca ni, ya Allah, tolonglah pandang keluarga aku, muliakan keluarga aku, selamatkan anak-anak aku. Kemudian buat amalan-amalan. Dan Allahu Akbar. Subhanallah. Faham ke faham? InsyaAllah. Next. Daripada Anggun Berduri, bagaimana nak selesaikan pergaduhan mak ayah? Antara perkara yang kita kena sedar, mak dan ayah kita adalah kunci besar kita ke syurga Allah. Kena faham tu Maka jangan, sebaik-baiknya jangan berpihak. Sebaik-baiknya jalan terbaik yang Nabi ajar, mendamaikan. Jalan yang terbaik ialah kamu ada qudwah hasanah pula tu. Kamu ada akhlak yang terpuji. Yang mak dan ayah kamu pandang, dia rasa malu dengan kamu. Terbalik kan, kita pandang mak bapak patut malu. Ini kita dah rasa hilang malu sebab dia asyik bertengkar depan anak cucu. Faham tak? Jadi kita bawa qudwah hasanah. Kita bawa contoh yang terbaik. Kita bawa akhlak yang terpuji. Bila bercakap dengan mak ayah kita. Kalau mereka selalu bergaduh, ini ujian akhir hari tua mereka. Ujian di penghujung perjalanan mereka. Ingat tu ujian datang tak pernah berhenti. Jadi iman yang kita risau ialah iman di penghujung usia. Iman di hujung hayat kita. Kan? Iman kita bagaimana di hujung hayat? Kadang-kadang meninggal usia 30, hujung hayat. Nampak tak? Jadi kita bimbang. Mak bapak kita bertelingkar depan anak cucu, bergaduh, kan? Sampai tak rasa malu orang jiran dengar. Ini ujian untuk mereka di hujung usia mereka. Jadi apa kita nak buat? Antaranya kita jadi pendamai. Antaranya kita bawa masuk Islam dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam rumah mak bapak kita. Kan? Kita buka ayat Quran, kita banyak zikir. Kita buat majlis agama, kita ajak mereka pergi majlis-majlis agama, kita bawa mereka pergi majlis-majlis zikir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kadang-kadang kita buat kenduri, kan, kita panggil anak-anak madrasah, kan, datang kenduri kita. Tuan-tuan, saya nak bagi clue lah, kan, tak ramai orang nak buat. Bila buat kenduri, panggil anak-anak madrasah, kan, panggil pelajar-pelajar tahfiz. Berkat diorang ni, berkat kehadiran diorang ni mudah-mudahan menjadi asbab rumah tangga kita juga berkat. Rumah tangga kita dimuliakan oleh Allah, diberi hidayah. Nampak tak? Bawa. Ni tips ni, teknik. Anda nak banyak lagi tips, nak banyak lagi kaedah, nak banyak lagi pendekatan. Nampak tak? Maka saya cadangkan pada anda cadangan yang sungguh-sungguh ni. Bukan selamba-selamba, bukan sahaja. Hadirlah program 24 dan 12. Walaupun lama, blok awal-awal. Di Setia City Convention Center Setia Alam. Program apa tu Pak Aris? Mudah kata, mudah bicara. Program keluarga. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita, berkat rapat dengan keluarga. Nampak tak? Jadi keluarga jadi asas membina siapa kita. Allahu Akbar. Dan bila kita menjadi orang yang terbaik, maka melakukan perkara baik, maka ajak ahli keluarga kita lakukan perkara yang sama. Wah, dia nak pergi semayang. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Waalaikumsalam. Faham ke faham, sahabat-sahabat? Kan? Jadi berdakwah pada anak tu satu kewajipan dan keutamaan. Kan? Kurangkan kau bercakap hal orang. Malaikat tengah bercakap tentang kau, apa tau? Kau gagal jadi bapa, gagal jadi mak, anak kau tunggang terbalik. Kau ada masa cerita hal orang. Kau tak malu ke? Kau hilang akal apa? Kau lupa diri apa? Nampak tak? Kau seronok cerita hal orang, ketawakan orang, dan engkau nanti akan menempuh satu jalan yang lebih sukar di akhirat sebab anak-anak kau tak solat. So kita kena usaha bermati-matian, kena usaha sungguh-sungguh. Faham Kita kena usaha untuk bawa mak bapak kita dekat dengan Allah. Nampak tak Kita jadi qudwah hasanah, contoh yang terbaik. Faham ke faham? Jadi tips antaranya saya bagi, bawa anak-anak tahfiz, anak-anak madrasah datang ke majlis kita. Contoh ada kerja kahwin. Ni saya nak bagi mereka yang nak buat kerja kahwin ni. Minggu depan buat kerja kahwin, minggu ni kan jamu anak-anak fakir miskin. Anak-anak tahfiz. Anak-anak tahfiz yang dalam tu ada anak yatim, ada fakir miskin, ada penghafal Quran, ada yang hidupkan agama. Oh, untung.
Hari ni 10 Muharram. Jangan lepas dia. 10 Muharram. Amalan yang terbaik apa? Bersedekah. Engkau orang dah buat ke? Engkau dah buat tak bersedekah ni? Kan? Allahu Akbar. Sedekahlah. Bersedekah. Dan 10 Muharram ni banyakkan sedekah. Terutamanya kepada anak-anak yatim. Dan juga fakir miskin. Ini amalan 10 Muharram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Next. Daripada Sayuti Mansur. Aiman? Orang sedekah. Sini lah, cepat. Jangan. Tanpa. Jangan lagi. Jauh. Sayuti Mansur. Saya Timur Mansur. Salam Pak Riz, nak tanya sikit. Dalam Islam, boleh ke tanam rambut? Sekarang ramai artis yang tanam rambut. Saya tak pasti yang saya tahu tak boleh. Tapi kena tanya ustaz lah, lebih arif kan. Allahu Akbar. Ya, kena tanya ustaz. Buat satu yang bukan datang daripada rambut ni kan Allah yang bagi. Kita nak cipta yang baru apa? Nak tambah-tambah kan. Sedangkan pakai gambar palsu pun hukumnya haram. Kan? Wallahu alam, saya bukan orang yang arif. Kan bicara bersama ustaz yang lebih arif. Wallahu alam. Next. Daripada Puan Aisyah sekali lagi daripada TikTok. Adakah saya yang tanggung dosa-dosa mereka, iaitu anak-anak, apabila anak-anak jauh dari Allah? Selagi di bawah tanggungjawab kita akan ada saham kat situ. Selagi di bawah tanggungan kita ada saham kat situ. Maka ber-14 lah. Kan? Untuk pimpin anak. Allah Maha mengetahui. Kan? Allah Maha mengetahui. Allah Maha adil. Subhanallah. Allah Maha penyayang. Jadi apa saja yang kita buat, Allah tahu isi hati kita. Allah tahu apa yang sedang kita usahakan. Allah tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Dan bila sedar anak tak solat, ahli keluarga tak solat, dan kita biarkan, itu yang menyebabkan kita berdosa. Berapa banyak lelaki yang Allah humban dalam neraka kerana gagal pimpin isteri dan anak-anak solat. Yang main ni, walaupun dia solat, dia menjadi seorang leader yang salah. Dia menjadi seorang leader yang gagal. Dia menjadi seorang leader yang telah pun terpedaya dengan dunia. Dia terpedaya dengan amalan dia, sedangkan dia gagal untuk pimpin ahli keluarga dia. Allah Akbar. Ini benda berat ni. Ini benda tak boleh gurau-gurau. Bercakap macam hebat, bercakap kalah pidato. Tapi untuk keluarga sendiri kita gagal pimpin. Ini adalah benda besar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kegagalan tersebut. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allahu Akbar, untuk menjadi yang terbaik di sisi dia. Next. Daripada TikTok Susam. Salah ke jika seorang ibu minta duit atau apa-apa dengan anak kerana anak tak bagi kalau tak minta dan menafkahi ibunya? Macam ni, jadi seorang ibu yang baik. Itu juga perkara yang dituntut dalam Islam. Menjadi seorang ibu dah satu kewajipan. Jadilah ibu yang baik, itu satu keutamaan. Bila kita nak minta anak-anak kita duit, kita kena jadi seorang ibu yang beriman pada Allah, yang bertakwa pada Allah, yang baik. Contohnya, kita minta anak kita duit. Anak yang baik pula kena bagi sebelum dia minta. Nampak tak? Jadi semua nak jadi yang baik. Bukan yang terbaik, nak jadi baik. Anak sebelum mak minta kita bagi. Jadi tak adalah isu mak minta. Sebab bila mak minta dah jadi isu kat situ. Kita berdosa pada Allah sebab buat mak risau. Kita berdosa dengan Allah sebab kita buat mak kita rusin. Kita berdosa dengan Allah sebab telah buat mak kita kan dalam keadaan sulit. Mak kita minta pasal apa? Ibu kalau minta tu saja nak minta, kita boleh buat anak kita berdosa pada Allah SWT. Kalau dia tak bagi. Mak pula bila anak bagi, minta tak minta anak bagi, selalu tanya, engkau dah bagi tak isteri kau? Sebab bagi pada isteri adalah keutamaan, bukan pada mak bapak. Kena faham ni. Ranking nombor 1 sebagai seorang suami kena pada nafkah pada isteri. Mak bukan nafkah. Beri. Namun keutamaan pada isteri, bukan pada mak bapak. Walaupun kita anak lelaki, settlekan keluarga kita dulu, isteri kita, kemudian baru ada mak. Tapi hemat untuk mak bapak satu keutamaan, satu kewajipan, mesti dilakukan. Nampak? Kalau mak saja-saja nak minta anak duit, kan, saya tak tahu atas sebab apa saja tu. Tapi kalau ibu ada duit, saya saja minta, kamu boleh mencipta satu dosa kepada anak kamu. Kalau dia tak bagi, dah berdosa, sedangkan dia mampu. Tugas kita minta pada Allah, bukan minta pada anak. Minta pada Allah supaya Allah turunkan hidayah pada anak kita. Itu game yang terbaik. Itu kaedah bijaksana. Wahai Allah, kan, anak-anak aku tak pernah bagi aku duit, sedangkan aku susah. Wahai Allah, beri hidayah pada anak-anak aku. Allah Akbar. Kan? Jadi ibu yang baik, itu menjadikan kamu dapat yang terbaik. Jadi ibu yang baik menyebabkan kamu dapat menghalang dosa-dosa berlaku pada anak kamu. Karena macam kita suami,
kita suami contohnya. Saya bercakap atas teknik kita suami. Kadang-kadang bila kita bercakap dengan isteri kita tertinggi suara. Kita tak cepat, ya Allah aku ampunkan dosa dia. Kita main game macam tu je. Dan kadang-kadang kita nak buat satu, isteri kita lambat nak buatkan. Kita nak air, dia lambat, dia tangguh sekejap. Tangguh tu berdosa. Sedangkan dia tak ada pun nak buat pada waktu itu. Maka kita cepat dengan Allah. Wahai Allah, aku ampunkan dosa dia kerana dia bertangguh. Kita buat macam tu. Jadi kita menjadi punca orang berdosa. Kita jadi punca. Allah tak reda pada orang tu. Sebab kita tak reda. Kita tak boleh terima bahawa anak kita bagi kita duit. Maka kita tak reda dengan apa yang berlaku. Maka Allah tak kereda pada anak-anak tu. Satu, ada banyak anak-anak hidup dia susah, sulit. Sebab mak bapak tak reda. Jadi jadilah mak bapak yang reda dengan semua benda yang berlaku. Allah Akbar. Allah mungkin anak-anak tak bagi kita duit. Allah tak bagi daya pada anak-anak sampai dia tak nampak bahawa dia perlu bagi mak dia duit walaupun dia ada duit. Maka kita pergi ke channel Allah, bukan channel anak-anak. Terus pergi ke channel Allah. Jangan terus pergi ke channel anak minta dia duit. Pergi channel Allah. Wahai Allah, kan, engkau berilah hidayah pada anak-anak aku supaya dia tahu tanggungjawab dia. Supaya dia tahu peranan dia. Dan sebagai seorang anak. Allah Akbar. Kadang-kadang ada anak dia benar-benar tengah susah. Dia memang tak ada duit, 1 sen pun nak bagi mak bapak dia. Sedangkan dia nak makan pun tak ada duit. Dan jadi kita kadang-kadang kena faham apa isu. Kira-kira tak faham isu kan, kita channel terus kepada Allah. Sebab kamu berdoa, Allah bagi rezeki pada anak tu. Dan dengan rezeki tadi tu, dia boleh bagi mak bapak dia. Nampak tak bijak kan? Jadi orang bijak. Nampak tak? Jadi orang fatanah bijaksana. Allah Akbar. Next. Daripada Susam, faham tapi susah nak tabiat anak-anak zaman sekarang. Melawannya banyak. Ya, betul. Kan? Mana ada anak yang tak melawan? Sebagai besarnya suka melawan. Kan? Nampak tak? Jadi, nampak tak harga syurga mahal? Nampak tak? Adakah satu keseronokan, satu kebahagiaan bila berjaya tundukkan anak yang kurang ajar, berjaya tundukkan anak untuk patuh kepada perintah Allah? Nampak tak? Ini challenge kita. Hidup tak ada challenge, macam mana nak namanya hidup? Hidup tak ada challenge, siapa kita ni? Sedangkan Nabi yang Allah paling sayang pun Allah bagi dia challenge dan dahsyat. Ini kan pula kita. Allah bagi kita ujian anak. Nampak tak? Subhanallah. Untuk kita menerima ujian tersebut. Kan anak tu ujian. Tak boleh tundukkan anak. Cari Allah. Channel kita pada Allah, bukan pada anak. Minta bantuan Allah. Minta hidayah Allah. Minta kekuatan Allah. Minta kebijaksanaan pada Allah SWT. Allah. Itu kunci dia. Ketika 313 dan orang Islam nak berperang kali pertama. Sebenarnya orang Islam dalam perang Badar tu tak ada niat pun nak perang. Tapi Abu Jahl datang memimpin 1000 tentera. Bersama dengan pancaragam. Bersama dengan pasukan pom-pom. Pemberi semangat, pemberi kata-kata semangat. Ada perempuan lagi semangat kan. Tapi tentera yang dipimpin oleh Abu Jahl kalah. Sebab apa? Sebab dia datang dengan kekuatan dia. Tapi Nabi datang dengan kekuatan Allah. Mana sama? Nampak tak? Kamu datang dengan kekuatan kamu. Nak pimpin anak-anak kamu mesti gagalnya. Kamu datanglah. Kamu pimpinlah anak-anak kamu dengan pimpinan Allah. Dengan hebatnya Allah. Dengan maha besar Allah. Dengan kekuatan Allah. Kamu akan menang. InsyaAllah. Yang kamu give up ni sebab kamu datang dengan kekuatan kamu. Nampak tak? Subhanallah. Sebab tu orang kalau makan dengan bismillah. Dengan orang makan tak makan bismillah. Mana sama? Kadang-kadang kita 3 suap dah kenyang. Orang tu 3 pinggan tak kenyang-kenyang. Sebab dia makan dengan iblis. Sepinggan. Nampak tak? Kita datang ni dengan Allah. Kita datang dengan kasih sayang Allah. Settle banyak benda. Allahu Akbar. Kan? Subhanallah. Macam mana kita nak tahan lapar ni? Besok datang Dajjal. Kan? Ada diriwayatkan bahawa kelaparan itu hanya dapat diatasi bila kita banyakkan zikir. Sekarang lah belajar zikir. Kan? Siapa-siapa belajar zikir memang betul. Siapa yang hidupnya sentiasa berzikir, dia akan jumpa. Sekarang dia jumpa. Kan? Perut dia tak lapar. Sebab minda dia sibuk dengan akhirat. Macam nak fikir pasal makan. Engkau lapar pasal apa? Sebab engkau dah setting kat minda, engkau ingat makan. Maka seluruh anggota dalaman kau kan sedang menanti makanan yang kau tengah fikir tu. Nampak tak? Adakah orang tengah lemas sedang berfikir tentang makan? Adakah orang tengah berak tengah fikir tentang makan? Adakah orang yang sedang menjawab perbezaan dalam ujian, dia tak dapat jawab berpuluh-puluh tu, dia fikir tentang makan? Bila minda kamu disibukkan dengan satu benda yang lain, kamu tak akan fikir pasal makan. Adalah formula diet paling bagus, zikir. Kemudian kau beli kopi aku, Pak Lis Coffee. Itu kopi diet, Pak Lis Coffee. Dapatkan kat Bayu. Ni kat TikTok ni dia pelik sikit. Kita dah daftar pun tunjuk tak tunjuk. Lepas tu violent. Tak habis-habis violent. Kan? Kita perlukan anak-anak Islam lah. Anak-anak Islam wujudkan aplikasi yang lebih power. Dan supaya satu alternatif yang bagus. Seperti mana satu ketika dulu ada Al Jazeera. Boleh fight dengan BBC dan CNN.
Nampak tak? Kan? Dia punya news dibawa telus daripada channel Islam. Kan? Yang BBC, CNN tak akan paparkan, tak akan cerminkan. Kan? Allahu Akbar. Saya ingat lagi perang Iraq kan? Dengan Amerika Syarikat dan tentera bersekutu dia. Al Jazeera melaporkan dalam versi yang berbeza berbanding BBC dan CNN. BBC, CNN sentiasa memaparkan kekuatan tentera Amerika Syarikat. Langsung tak cerita tentang kehebatan Islam. Al Jazeera. Kita perlukan aplikasi macam ni. Kan? Supaya kita nampak mesra Islam. Nampak kehebatan Islam tu. Allahu Akbar. Tapi saya tak boleh buat pasal tak ada ilmu tu. Saya tak pandai. Kan? Saya pernah juga mencari pekerja-pekerja. Kenapa kau pandai ni kan? Kau tak buat kan? Susah lah. Susah tak payah lah. Kan? Mana ada benda senang? Syurga lagi susah nak masuk. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham? InsyaAllah. Okey, soalan. Daripada Nur Arifin, Pak Haris, apa yang boleh ibu bapa buat jika anak yang dihantar di madrasah selalu diganggu jin? Dia macam ni, mak bapak jin kuat. Mak bapak jin kuat. Dia sebenarnya macam ni, saya tak pastilah. Kalau saya ada madrasah, dah 12 tahun saya bangunkan madrasah. Saya pernah berada di masa saya di sebuah kawasan hutan. Hutan, depan tu tasik. Tasik pun kampungan air. Masa di Empangan Dorang Tunggal. Masa saya mula-mula masuk dulu, jin besar-besar. Dia terjemahkan diri dia, betul-betul jelas, nyata. Dia nyatakan, dia terjemahkan diri dia besar. Sebesar-besar pokok. Dia tunjukkan diri dia. Masa saya bangunkan madrasah, saya hanya perlukan satu kaedah je. Kembali pada Allah. Banyakkan zikir, minta bantuan Allah. Sekalipun tak ada histeria di madrasah saya. Pasal apa? Allah. Jin boleh tembus ke madrasah kita kalau madrasah tak jaga betul-betul amalan, ibadah. Mak bapak adalah benteng paling kuat. Mak bapak kena jaga amal. Mak bapak kena bersihkan diri daripada segala kesyirikan, kepemujaan. Cuba tengok dalam rumah kamu, banyak unsur pemujaan. Hadiah-hadiah berbentuk orang, gambar-gambar bentuk orang. Kan? Itu semua unsur-unsur pemujaan yang tak nampak. Kesyirikan pada Allah yang tak nampak. Kan? Yang tak jelas. Buang semua, malaikat rahmat dalam tak masuk. Kan? Buka muzik kuat-kuat. Kan? Untuk bersihkan yang saya belajar dalam bab tasawuf, untuk bersihkan dosa kita yang kuat, tebal, yang mendalam, kena zikir. Zikir kena kuat. Kan? Nak hapuskan, kena sental kuat-kuat. Jadi zikir. Jadi amalkan zikir, sahabat. Anak kita kat madrasah, bagi tahu pada ustaz. Anak saya ni, kan, kami ni ada saka ke, cakaplah pada ustaz. Supaya ada usaha-usaha agama dijalankan, bukan usaha-usaha pemujaan agama. Banyakkan zikir. Saya tengok pelajar saya, kan, siapa-siapa pelajar dia tahu, dia ada budak ni ada kadam ni, budak ni ada barang ni, kan. Ada orang abah bagi dia terhijab mata dia. Dia nampak. Tapi jin tu tak berani. Tak berani. Sebab apa? Sebab zikir kuat. Zikir ni membakar. Zikir ni membakar semua benda-benda jahat. Zikir ni boleh bakar, tuan-tuan. So kalau kita buat zikir tak selesai, maka gandakan zikir kita, buat dengan hati yang sungguh-sungguh. InsyaAllah. Kita tak perlu perantan orang sebenarnya. Buat sungguh-sungguh. Jadi mak bapak ni bagi tahulah pada ustaz. Mudah-mudahan ustaz boleh buat amalan-amalan dan ajak semua pelajar buat amalan-amalan secara berterusan, insya-Allah. Dalam masa saya apa tak ada. Macam-macam. Kadang-kadang dalam kita leka santai pun lepas. Kan? Allah Akbar. Kita tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Dan Allah, ihsan Allah, kasih yang Allah bersama. Ada macam-macam benda. Manusia mana pernah puas. Kau tengok aku buat live kena bantai. Kan? Macam-macam orang cakap kan. Macam itu biasa. Itu biasa. Kan? Tak ada masalah. Pakai songkok salah. Pakai cap salah. Pakai baju salah. Bogel lagi dah salah. Kan? Manusia mana kita boleh puaskan hati mereka. Kan? Bayangkan kalau kita buat madrasah pun kena santau. Kan? Aku tak ada dengar lagi Toki apa, pub kena. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Next. Selingan kejap daripada Queen B. Saya pernah coaching dengan Pak Haris, alhamdulillah. Queen B. Terima kasih. InsyaAllah. Sama-samalah kita baiki diri kita. Kita juga buka personal coaching. Kita dah buka personal coaching. Kalau siapa-siapa yang nak buat coaching keluarga, ada masalah suami isteri, anak-anak bermasalah, boleh buat coaching. Kalau anak-anak ni, saya cadangkan duduk dengan madrasah saya selama sebulan. Ambil cuti sebulan, tak ada masalah lah. Kan? Kalau sebulan tak memberi impak kepada kehidupan anak kat sekolah, baik kita ambil cuti supaya dapat satu. Saya ada coaching sekarang. Kan? Tapi dia duduk sampai hujung tahun. Dia duduk sampai hujung tahun. Allahu Akbar. Kan? Tapi saya coaching tak nak seminggu 2 minggu. Tapi kalau masalah keluarga, kita ada program satu hari. Pagi sampai petang kita ada. Datanglah, kita bicara teknik, kaedah. Lepas tu saya bantu. Selepas balik nanti saya bantu. Itu semua free je, tak ada bayar pun. Kan, kontak kita akan bantu.
Okey, macam mana pendekatan? Okey, saya dengan suami dah mula tegur, tapi suami masih dingin. Okey, kita bagi lagi formula, bagi teknik. Okey, gunakan teknik ni, jangan lompat kat sini. Buat ni dulu, puan kena ingat, buat ni dulu, baru boleh pergi yang ni. Bila tiba sini, sepatutnya suami puan dah mula pandang puan. Bila puan kat label ni, itu teknik kita. Itulah dipanggil kaedah strategi. Memang ada cara-cara macam ni tak dapat. Kan, setakat sekadar cap tak dapat. Dia mesti ada bimbingan secara berterusan. Apa pun Allah. Tak ada kekuatan kita. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni tak ada apa-apa. Kita kena usaha mencari Allah. Kan? Satu kita kena jaga betul-betul hati kita. Next. Puimbi dah daftar belum ke seminar? Sahabat. Puimbi minta dah daftar. Sahabat kita dah daftar tak? Mentua kita daftar. And ke seminar keluarga yang kita anggap terbesar di Malaysia, di Setia City Convention Center 24 bulan 12 ni. Kan? Kita promosi awal-awal supaya dua orang dah boleh plan kan, dah boleh masukkan jadual hidup dia, diary kehidupan dia, supaya tak kelang kabut, tak uhara. Allahu Akbar. Daftar sekarang tuan-tuan. Kita juga buka coaching. Siapa-siapa nak masuk Madrasah Pak Riz, kita buka untuk tahun depan terus. Bulan 1 tahun depan. Jadi anda dah boleh blog sekarang. Dah boleh buat perincian, dah boleh dapatkan maklumat daripada tim-tim kita. Dapatkan maklumat, kalau anda rasa sesuai dengan jiwa anda, sesuai dengan perjuangan anda, maka anda boleh masuk nanti bulan 1, susun atur dulu jadual hidup anak anda. Kita buka lagi tahun ni. Kita stop. Kita buka bulan 1 tahun depan. Kemasukan bulan 1. Jadi senang susun jadual, senang susun. Kalau anda nak belajar kitab, kita hantar anda pergi Indonesia. Itu kita punya cawangan di Indonesia. Anda boleh buka. Anda boleh pergi ke Indonesia untuk belajar. Itu Habib. Kita boleh belajar nak pergi madrasah. Nak pergi madrasah, nak pergi apa ni? Solat Jumaat. Sebab kita ada satu van je, jadi bukan kali pusing lah. Tapi dekat dia. Dekat ni. Jalan kaki pun sampai. Okay, next. Ada soalan? Daripada Susam di TikTok, macam mana nak terapkan Kak Minda dan hati anak yang umur 8 tahun agar nanti umur 13 tahun masuk madrasah dengan rela hatinya? Kenalkan dia lebih awal. Pernah dengar tak? Mbappe, Ronaldo, Messi, ni semua nama-nama besar dan ikon bola sepak dunia. Dan semua sukan, semua aktiviti, mereka bermula pada kecil. Kan? Kalau tak dikenalkan, tak ditunjuk, mereka tak akan faham. Tunjukkan jalan madrasah, tunjukkan kehidupan madrasah, kan? Dekatkan mereka dengan zikir, mereka gembira. Saya ada seorang pelajar, kan? Namanya Aziz Zakwan. Pelajar dulu satu ketika bermasalah, tapi jalan hidup dia menarik, menyebabkan saya kekalkan dia dalam madrasah saya. Alhamdulillah, nak habis 3 juzuk dah. Dia pergi sekolah, dia tak nak. Masih kecil-kecil pergi sekolah tadika, dia suka menghafal. Masuk darjah 1, dia tak suka sekolah tu. Dia kata mak dia kecil-kecil, dia cakap mak dia nak masuk madrasah. Akhirnya dia masuk madrasah ketika umur tingkatan 1, tingkatan 2. Baru masuk. Alhamdulillah sekarang. Dan nak habis 3 juzuk dah. Nampak tak? Kenalkan anak dengan agama. Kenalkan anak dengan Quran. Baca Quran sama-sama. Dengarkan dia dengan telinga. Nampakkan dia dengan mata. Selalu sebut. Semua benda dilalui. InsyaAllah anak tu nanti tak umur 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun, dia minta. Dia akan minta. Kita ada banyak juga pelajar yang nak masuk sangat madrasah. Alhamdulillah. Ada seorang tu, pelajar tu baik, budak dia bagus, nampak baik je. Bapak dia kata, Pak Riz, doakan saya supaya anak saya jadi ulama. Saya masuk ke tempat Pak Riz ni, tolong Pak Riz pantau anak saya nak sangat dia jadi ulama. Nampak tak? Dan anak tu pun sedar, anak tu akhlak bagus, sesuai dengan doa bapak dia, sesuai doa mak dia, sesuai dengan keinginan seluruh ahli keluarga. Anak tu sambut dengan akhlak yang baik. Satu, kita nak anak kita jadi apa? Kita kena brandkan dia. Kita kena moldkan dia. Nampak tak? Anda punya acuan 4 segi, kemudian anda harap jadi bulan. Mana boleh? Acuan anda lonjong, tiba-tiba anda nak jadi bulan. Tak mungkin. So acuan tu datang dari tangan anda sebagai mak bapak. Anda yang kena bangunkan anak anda dengan agama sekarang. Akhirnya nanti dia benar-benar jatuh cinta pada agama. Kau nampak tak ada mak bapak kulu kili bawa anak pergi bertandingan menyanyi. Anak baru 8 tahun, apa dia faham? Tapi dedahkan anak dengan menyanyi. Nampak tak? Lama-lama anak tu, jiwa saya, jiwa penyanyi. Umur 80 tahun, 70 tahun, saya memang tak boleh pisahkan jiwa saya dengan dunia seni. Seram tau cakap tu. Bahaya tau cakap tu. Kan? Kita minta hidayah pada Allah. Allahu Akbar. Mak bapak acuan dia. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Hadis Nabi tu.
mak bapak yang mengatur cara anak siapa dia satu hari nanti. Nampak tak? Allahu Akbar. Pak ni saya nak anak saya jadi jutera. Hidupkan dia dengan kejuteraan. Kenalkan dia jutera, dia pun tak mampu tu jutera. Kan? Kita punya cita-cita bukan dia. So bangunkan cita-cita kita tu pada dia. Kita nak anak kita hafal Quran. Itu adalah cita-cita agama. Cita-cita yang dicemburi oleh banyak mak bapak yang dah hilang anak. Dah besar, terlambat. Tapi masih ada cucu. Takkan mungkin sama dengan anak. Tapi insyaAllah usaha lebih. InsyaAllah dapat. Jadi nanti kan bawa anak tu pergi program saya. Kan? Minta jumpakan. Kan? Dalam pertemuan. InsyaAllah. Kan kita doa ramai-ramai. Kan? Siapa yang nak anak masuk madrasah. Anak berapa tahun 8 tahun ni? Tak boleh tunggu lama-lama lah. Kan? Anak 9 tahun dah boleh masuk madrasah. Kan? Anak saya umur 11 tahun dah habis 30 juzuk. Kan? Kita fight tahu umur sebelum 12 tahun nak habis 30 juzuk. Tapi pelajar-pelajar tu mesti pelajar-pelajar yang kan? Allahu Akbar. Ia pun ada keinginan sama. Tu dia. Jadi insyaAllah 12 tahun 30 juzuk. InsyaAllah. Korang pergi sekolah. Nak bagi kitab, terus kitab. Betul SPM tak ada masalah. Nampak tak? Fight lah. Buat apa nak tunggu 13 tahun? 8 tahun, 9 tahun. Itulah Pak Adi, saya nak hantar 9 tahun ni. Tapi itulah mak dia tak bagi. Mak dia kata kecil lagi. Kalau kau dua orang meninggal macam ni, siapa jaga? Kalau kau dua meninggal accident kereta. Sekarang kau tak nampak ke kat Malaysia apa sedang berlaku? Accident mati satu keluarga. Mandi kat tepi tasik mati semua, mati satu keluarga. Mandi kat terjun mati semua satu keluarga. Betul tak? Awak ambil serentak pam. Mak ni tanda apa tu? Hoi. Jangan fikir nanti anak saya ni jauh dengan saya. Besok kau masuk alam barzah lagi jauh. Kan bagus kau masuk alam barzah anak aku dah ada Quran. Bila kau meninggal secara tiba-tiba, anak kau nanti direbut oleh semua sanak saudara, tak jadi manusia. Dia tak hantar madrasah. Betul tak? Datuk ni duduk campur tangan. Jangan. Cucu aku ni biar dia belajar jadi doktor. Tok, 30 juzuk pun jadi doktor tu. Hafal Quran 30 juzuk pun boleh jadi saintis tu. Kat Malaysia pun ada banyak macam tu tu. Datuk je tak faham, tak cecok khabar. Kan? Datuk cecok khabar patut dia. Datuk buka internet tu. Gurau je. Next. Daripada Nurul Nur Liana, Pak Aris, macam mana kalau orang tu dia baru belajar baca Iqra, tengah belajar lepas tu dia meninggal? Oi, untung ni. Untung. Dia hidup dalam keadaan belajar. Oi, engkau jangan kira mengikut acuan, mengikut prestasi yang dikira pakai oleh manusia. Kau jangan pandang daripada statistik manusia. Kau jangan pandang pada analisis manusia. Kesian ni, baru Iqra dah meninggal, tak sempat baca Quran, rugi dia. Oi, jangan. Orang yang baca Quran, hafal Quran, tapi mati tanpa baca Quran, tanpa jaga Quran, itu lebih teruk daripada orang yang tak tahu baca Quran, kemudian penghujung usia dia baca Quran, bau Iqra, mengangkat-ngangkat, Allah ambil dia. Oh, untung dia. Dia lebih untung daripada orang hafal Quran tapi tak jaga Quran. Oh, nampak tak? Jangan kita pandang pada statistik analisis manusia. Allah bukan peduli kau cakap tu. Allah pandang pada pandangan dia. Allah menilai manusia pada pandangan dia, bukan pada pandangan kita. Dulu masa bujang buat maksiat dia. Dah usia 65 tahun ni, dah 60 tahun ni baru nak ingat Allah. Kan? Dia buang isu malu dia. Dia pergi masjid, dia minta tolong imam. Lepas zuhur ajar dia. Kan? Dia belajar 2 jam, 1 jam, tiap-tiap bayi. Kan? Imam kata, imam balik rumah, cerita pada isteri. Allah, Pak Lula, penat aku ajar. Kan? Aku sebut alif, dia alif. Oh, susah. Aku cakap ra, dia ra. Ra. Alai, Pak Dola ni. Meninggal Pak Dola. Dia meninggal dalam keadaan belajar. Dia meninggal dalam keadaan dia nak cari Allah. Dia meninggal dalam keadaan dia mengharapkan ihsan Allah. Ini orang mulia. Makam tinggi. Lebih tinggi daripada orang yang hafal Quran tapi tak baca Quran. Lebih tinggi daripada orang yang hafal Quran tapi tak sampaikan Quran. Allahu Akbar. Rugi. Allahu Akbar. Jadi, tuan-tuan, janganlah kita persia-siakan peluang kita ada. Jom kita belajar. 24/12 di City Convention Center. Saya nak berhenti dah. Untuk bagi dalam solat Jumaat. Ya Allah. Terima kasihlah yang hadir. Saya banyak tengok kat sini, patutlah orang kat sini dia rasa macam terpinggir. Okey. So saya undur diri. Terima kasih semua. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati Allah semua. And Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi kita kemenangan dunia akhirat. Allah bagi kita kejayaan dunia akhirat, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di dulu channel yang saya lakukan setiap hari. Allahu Akbar.
buat yang terbaik. Buat yang baik. Allahu Akbar. Subhanallah. Walaupun kita tak termasuk yang terbaik, tapi kita kekal buat yang baik, insya-Allah. Salam puasa untuk semua yang berpuasa 10 Muharram. Jaga amal baik-baik. Jangan tinggalkan selawat ke atas Nabi. Hari ini Jumaat, banyakkan selawat, insya-Allah. Okey, saya Pak Riz daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran Baitul Adawiyah. Undur diri. Terima kasih semua. Insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke hujung hari. Salam Jumaat semua daripada yang